akan kita bicarakan hari ini ialah mengenai dengan sebuah buku. Buku pengurusan diri dan pemulihan bagi pesakit COVID-19. Dan orang yang telah kita jemput untuk wawancara secara virtual kita yang kedua untuk hari ini, audio penonton, ialah yang pertama, Dr. Abang Muhammad Fahmi, Abang Haji Hebni. Beliau adalah merupakan Ketua Jabatan Rehabilitasi dan Pakar Perunding Perubatan Rehabilitasi, dan juga Zuraidah, Puan Zuraidah Haji Abdul Rahim, merupakan seorang jurupulih anggota Pusat Neuroscience, Stroke dan Rehabilitasi Brunei. Dan apa kata, untuk tidak melengahkan masa lagi, Sarina, kita sapa kedua tetamu kita pada hari ini secara virtual. Assalamualaikum dan selamat pagi keduanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah. Sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Baik. Baik, kita ni akan mendapatkan maklumat lebih terperinci lagi daripada tetamu-tetamu kita berkenaan dengan buku pengurusan diri dan pemulihan bagi pesakit COVID-19. Ini sesuatu yang cukup menarik untuk kita bawakan hari ini. Barangkali soalan pertama ingin kita ajukan kepada Yang Mulia Dr. Abang Muhammad Fahmi. Barangkali dapat diterangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan konten ataupun kandungan dan juga kepentingan buku pengurusan diri dan pemulihan bagi pesakit COVID-19 ini. Silakan Yang Mulia Dr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memberi kesempatan untuk kami menerangkan sedikit sebanyak mengenai buku ini. Buku ini sudah yang saya di sampel dalam bahasa English, tapi kami ada juga dalam bahasa buku ini sudah kami khaskanlah untuk membagi nasihat bagi bekas pesakit COVID-19 yang telah pulih dan keluar dari hospital, di mana pada fasa awal jangkitan mungkin pesakit-pesakit ini kalau mengalami gejala yang teruk memerlukan rawatan di hospital dan di discharge daripada hospital dan dikatakan pulih. Pesakit ini kadang-kadang masih juga mengalami gejala-gejala atau COVID-19 walaupun sudah disahkan pulih daripada COVID-19 dalam badan. Jadi sekiranya simptom-simptom ini berterusan lebih dari 4 minggu, dikatakan continuing COVID symptoms, dan kalau sekiranya simptom atau gejala ini berterusan lebih panjang, ada yang dipanggil juga sebagai post-COVID syndrome atau long COVID. Jadi kami harap buku ini kami di PJC, di Department di PJC telah mendapat ilham daripada publication daripada WHO juga, nasihat dari WHO untuk memberi nasihat kepada sakit-sakit yang sudah keluar dari hospital ini dan meneruskan langkah-langkah pemulihannya. Jadi buku ini mengandungi nasihat daripada beberapa bidang kepakaran seperti doktor dan jurupulih anggota, jurupulih cara kerja, pakar psikologi, makanan dan lain-lain jugalah, supaya pesakit-pesakit boleh menangani masalah makanan, kesihatan mental, ingatan fokus dan pengendalian aktiviti seharian. Betul, terima kasih di atas penjelasannya Dr. Abang. Jadi Dr. Abang, kami ingin mengetahui juga seperti mana yang Dr. bagi tahu tadi, Dr. Salah satu fasa penyakit COVID-19 yang kita bagi tahu tadi adalah post-COVID ataupun long COVID ni Dr. Abang. Jadi apakah fasa-fasa jangkitan dan pemulihan COVID-19 Dr. Abang? Silakan. Okey. Jadi masa pemulihan dari COVID-19 ini adalah berbeza bagi setiap individu. Kebanyakan alhamdulillah juga kebanyakan orang yang mengalami jangkitan COVID-19 mengalami gejala-gejala yang ringan atau sederhana saja, dan insya-Allah akan pulih dalam masa 2-3 minggu. Namun ada juga sebahagian pesakit yang lambat untuk pulih dan mengalami simptom yang berlarutan. Walaupun seperti saya katakan, walaupun pesakit ini tidak ada lagi, sudah discharge kan, sudah dikatakan pulih daripada
COVID-19 dan coronavirus dia lagi membiak di dalam badan pesakit itu, dan ujian pun PCR pun sudah negatif, mereka masih mungkin ada merasa gejala-gejala yang berterusan, yang selalunya kalau ada rajah kan barangkali dipaparkan di televisyen, ada menunjukkan mula-mula akan kita paparkan ya, bila sakit itu positif, ada virus tu dalam hidung diorang atau dalam paru-paru yang teruk, dan kadang-kadang selepas 4 minggu dan kadang-kadang sampai berbulan juga mereka mungkin mengalami simptom-simptom yang berpanjangan. Malangnya COVID-19 post-COVID syndrome ini dia juga orang bergantung kepada keterukan jangkitan COVID pada masa awalnya. Jadi pesakit yang mengalami simptom yang ringan pada awalnya boleh juga mengalami simptom yang berpanjang. Dan inilah yang pihak saya mau pihak awam tahu dan juga pihak healthcare worker tahu juga mengenai post COVID-19 ini. Tapi yang kami tahu, yang mereka yang lebih berusia atau lebih berumur atau individu yang mempunyai masalah kesihatan yang lain, mereka adalah berisiko lebih tinggi untuk mengalami simptom post COVID-19 ini. Tapi seperti saya katakan, even orang-orang muda, kanak-kanak pun tidak di-exclude untuk mengalami COVID-19 ini. Betul. Jadi seperti yang diterangkan. Jadi post-COVID, saya mau tambah dua lagi. Ya, silakan. Kami post-COVID-19 ini merupakan penyakit baru untuk manusia. Jadi masih lagi kami tidak tahu banyak mengenai post-COVID syndrome ini pasal pandemik COVID-19 pun baru je memula awal tahun lepas. Jadi kami masih lagi, para saintis dan doktor seluruh dunia masih mengetahui dan membuat kajian untuk macam mana menangani fenomena post-COVID-19 ini atau long COVID. Jadi yang penting apa yang kita ni perlu faham pada masa ini ya, Doktor ya, tambahkan pengetahuan kita ni. Tani memang kenal coronavirus, COVID-19 ni, tetapi ini dia sindrom baru yang Doktor nyatakan tadi, sindrom post-COVID ni ya. Dan memang kita ni perlu juga berjaga-jaga kerana ini juga antara penyakit yang dikategorikan sebagai communicable diseases ataupun penyakit yang berjangkit. Dan mungkin doktor dapat menerangkan juga simptom-simptom yang boleh dihadapi oleh pesakit-pesakit yang telah disahkan sembuh dari COVID-19. Dapat diterangkan doktor? Silakan. Jadi pesakit yang sembuh ni, simptom yang sering direport lah atau yang direport oleh pesakit adalah kelesuan atau fatigue. Ini keletihan yang terlampau letih, bukan ngalih-ngalih saja ni. Artinya orang untuk berjalan sajakah berjalan perlu berehat. Jadi ini adalah satu masalah, sebab kalau orang mengatakan kena ucap mereka sudah sembuh daripada COVID-19 dan mereka majikan mereka atau orang-orang lain expect these orang ini to get back to their own life seperti biasa, mungkin mereka tidak dapat. Jadi this has to be mesti perlu diingati oleh orang, bukan dibuat-buat ni post COVID syndrome ni. Jadi keletihan adalah satu yang paling selalu direport daripada pesakit, dan lain-lain simptom adalah sakit-sakit sendi, susah bernapas, brain fog atau lemah daya segi ingatan atau dari segi daya fokus, itu pun salah satu simptom yang sering dilaporkan oleh pesakit.
yang mengalami post COVID-19. Betul. Terima kasih Dr. Abang di atas penjelasan yang telah diberikan. Jadi soalan seterusnya apa kata kita ajukan kepada Puan Zuraiha Haji Abdul Rahim. Beliau adalah merupakan seorang jurukuliah anggota Pusat Neuroscience Stroke dan Rehabilitasi Brunei. Dan Puan Zuraiha tadi ada dikatakan dikongsikan oleh Yang Mulia Dr. Abang mengenai dengan to get back to normal life. Jadi di sini kita dapat rumuskan ia ini berkaitan dengan fasa pemulihan. Jadi kalau orang itu sudah didischarge, penyerang sudah disahkan sembuh daripada COVID-19 ini, apakah yang boleh dipraktikkan, yang boleh dibuat di rumah bagi pemulihan untuk pesakit-pesakit ini? Silakan Puan. Okey, terima kasih. Bagi pesakit COVID-19 di peringkat 3, 4, 5, biasanya mereka akan dirawat oleh fisioterapis jurukuliah anggota sewaktu berada di dalam hospital, terutama di NIC atau NICE. Jadi sesi fisioterapi ini memang bermula dari hospital sudah, bertujuan untuk menangani simptom sesak nafas, kelemahan atau kesukaran untuk mengeluarkan dahakah yang berkumpul di dalam paru-paru. Seperti mana kita ni tahu, COVID-19 ni memang menjejaskan paru-paru kita ni. Jadi apabila mereka beransur pulih dan dibenarkan pulang ke rumah, senaman dan pergerakan yang diajarkan oleh jurukuliah anggota sewaktu berada di dalam hospital adalah digalakkan untuk mereka praktikkan di rumah. Jadi contoh-contoh senaman itu ada dipaparkan, disebutkan di dalam buku pengurusan diri dan pemulihan bagi pesakit COVID-19. Jadi apabila mereka sudah berada di rumah, pesakit-pesakit COVID-19 ini digalakkan untuk bergerak, bersenam semampunya dan sebolehnya. Jadi maksudnya ni jangan dikatil sajalah, jangan dikatil sajalah sepanjang hari ni orang. So jadi pergerakan yang mudah yang kita ni boleh buat seperti makan di kerusi atau bawa berjalan-jalan di sekitar rumah atau di luar rumah, atau banyakkan duduk atau berdiri daripada melimpang sajalah. Okey. Bila bercakap pasal senaman tadi, mungkin orang fikir senaman ni yang berat-berat lah. Ada contoh senaman yang mudah seperti yang dipaparkan di dalam buku. Jadi senaman-senaman itu tujuannya untuk menguatkan lagi stamina otot kita ni. Menguatkan lagi lah. Jadi untuk membuat senaman ni kita perlu waktu sajalah memerlukan kerusi, botol air atau apa saja jenis pemberat macam dumbbell, tapi janganlah luan barat 5 kilo untuk kita ni start seringan-ringan macam 500 gram tu macam botol air lah juga. Mengikut kemampuan dan intensiti seorang-seorang ya. Ngam tu. Tapi namun macam Dr. Abang sebutkan tadi, post COVID-19 sindrom ini mereka akan merasa fatigue, lesu. Kelemahan, bukan kelemahan macam keletihan. Letihnya tu luar biasa walaupun berjalan ke dapur sajakah pun ngalih gitu. Mengangkat barang ringan pun mengalihkan. Jadi jika ini berlaku, bis kita boleh buat pergerakan yang kita mampu saja atau pergerakan dan senaman yang mudah saja. Tapi at the same time, bila mengikut rutin senaman harian ini, mungkin akan ada rasa sedikit letih, sedikit sesak nafas yang ringan lah saja. Itu normal lah. Tapi penting juga untuk kita tahu dan mengenal pasti tahap keletihan yang kita alami. Jadi maksudnya tu sekiranya kita membuat senaman ni atau aktiviti macam mengangkat bakul kah, lepas tu lakas ngalih macam lapas berlari ni orang, mungkin kita boleh berhenti dulu, singap-singap kah, walaupun pekerjaan tu
ringan saja. Jadi berhenti dulu, bawa berehat. Sambil berehat itu amalkan senaman pernafasan. Betul. Jadi yang paling penting di sini Puan Zuraiha, Puan Zuraiha paling penting ialah tani kenal diri tani, tani lihat je simptom-simptom yang tani alami, ikut kemampuan kita ni. Macamnya kita tadi bukannya poinnya tu yang cuba tani sampaikan kepada penonton, bukannya teruskan melimpang tangannya. Macamnya kita tadi cuba duduk and then berdiri juga, mengangkat botol yang ringan. Jangankan terus mengangkat barang yang berat. Yang penting itu fizikal, itu mesti ada pergerakan fizikal lah, betul lah. Baik, barangkali dalam seperti yang Puan nyatakan tadi, di dalam buku pengurusan tersebut ada turut mengongsikan tata cara gerakan fizio, gerakan-gerakan yang boleh dibuat kepada bekas pesakit COVID, khususnya dalam kategori 3, 4 dan juga 5. Barangkali sedikit dapat diuraikan lagi mengenai dengan pengurusan cara pernafasan. Kalau orang tani lalah, rasanya ya mungkin menyamai macam orang asma kali Jun ya. Sebenarnya kalau orang ampus asma ni, bila asmanya menyerang, banyak pekerjaan yang terbantut untuk dilakukan. Barangkali dapat diterangkan lagi mengenai dengan managing breathness ni. Okey. Dari segi sesak nafas itu, ia ada tahap-tahapnya. Kalau asma tu mungkin rasanya lain lah. Kalau asma tu memang ia sakit dan mencengkam lah hanya orang. Tapi kalau dari segi pesakit COVID-19 itu, sesak nafas itu macam angih-angih. Orang angih-angih. So, jadi bila buat senaman pernafasan ini, ia sudah diajarkan, kami ada ajarkan kepada pesakit COVID-19 yang di-admit dalam hospital, dan ia bagus juga untuk dipraktikkan di rumah. Jadi ada cara-cara macam mana mengambil nafas. So, sekiranya kita merasa angih-angih, berhenti dulu, cari posisi yang selesa, seperti dudukkah atau menyandar di dindingkah, dan bila kita duduk itu, kita cuba bawa badan kita ke depan lah. So bila kita sudah berada di posisi yang selesa, kita bernafas melalui hidung. Kenapa hidung? Bila bernafas melalui hidung itu berfungsi untuk memfilter udara yang masuk itu, dan juga melembabkan dan memanaskan udara itu. Kalau compare dengan melalui mulut, ia macam lekas karing rasanya. So jadi bernafas melalui hidung secara perlahan. Lepas tu kita rasa dada kita tu mengembang dan naik. Dan bila kita buang nafas, buang dari mulut. Hembus. Dan bila buang dari mulut tu, jangan kita dihembus dengan perlahan. Bila dihembus dengan perlahan itu, kita cuba bayangkan macam meniup lilin secara perlahan. Macam tu. Jadi tujuan senaman pernafasan ini untuk membuka ruangan lagi lah, ruangan udara di dalam paru-paru kita ni. So jadi bila menangani sesak nafasan ni, cuba buat senaman pernafasan ini lah. Betul. Terima kasih di atas perkongsiannya Puan Zuraiha. Sebenarnya kami di studio ni, saya dengan Sarina dan penerbit sebenarnya, semasa kita mengeksplain mengenai dengan teknik pernafasan, tanpa disedari kita ni pun ikut saja Sarina. Cara pernafasan yang betul. Sebelum kita bertanya lebih lanjut mengenai dengan bagaimana untuk mendapatkan buku pengurusan diri dan pemulihan bagi pesakit COVID-19 ini, mungkin daripada Doktor dapat menerangkan, adakah selain daripada usaha kita ni secara fizikal untuk menjadikan badan kita ni kekal sihat, aspek persekitaran itu penting juga. Umpamanya kalau orang ini sudah orang disahkan sembuh, pastinya mereka ni akan pulang ke kediaman masing-masing, ke rumah masing-masing. Jadi selain daripada orang mengurus diri orang, persekitaran rumah itu pun penting, kerana dinyatakan di sini yang kita ni faham, COVID-19 ni ada beberapa hal yang kita ni perlu ambil kiranya, selain daripada sentiasa menjaga kebersihan diri, menyuci tangan, good ventilations. Mungkin dapat dikomen sedikit, Doktor. Betul. Jadi pokoknya mesti menjaga kesihatan diri sendirilah, Hadis, dan ini include good environmental. Jadi pemakanan mesti sihat. Jadi kalau perlu makanan yang seimbang, dan rumah pun mesti bersih. Yang penting sekali
sekarang ni kami sebagai negeri kami cuba mendapatkan vaccination untuk seluruh rakyat dan penduduk negara Salam. Itu penting. Dan seperti saya cakap tadi, kalau boleh kami dah mau dijangkiti COVID-19 langsung. Pasal even kalau gejala yang ringan, ada kemungkinan masih untuk kami mengalami post COVID-19 ini. Dan so the best way is untuk mendapatkan vaksinasi, menjaga social distancing, jaga cleanliness kami, cuci tangan, dan kalau sekiranya itu pun sudah takdir dapat COVID-19, kami boleh improve kami punya chances untuk menjaga kesihatan kami sendiri. Kalau yang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, pastikan itu pun dikawal dengan pemakanan yang baik dan mengikut arahan doktor. Betul. Terima kasih di atas perkongsian yang cukup penting, Dr. Abang dan juga Zuraiha. Dan mungkin soalan yang terakhir kepada Puan Zuraiha, soalan terakhir dan soalan yang cukup penting ni sebenarnya, Sarina. Di mana Kambulureh ni bukuan ni? Mungkin boleh diterangkan di mana untuk mendapatkan buku pengurusan diri dan pemulihan bagi pesakit COVID-19. Sebabnya saya pun tertarik ni untuk mendapatkan senaskah. Berguna sebenarnya. Silakan. Alhamdulillah, sebanyak 2,000 naskah buku telah diserahkan kepada Kementerian Kesihatan yang diadaptasikan di dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Buku ini juga ada dalam proses penterjemahan ke dalam bahasa lain. Buku ini akan diedarkan di pusat pengasingan di negara Brunei Darussalam. Tapi jika kita mau soft copy atau electronic version, PDF. boleh didapati di PDF. Boleh dimuat turun dari laman sesawang PJSC di www.pjscbrunei.com. Dan ia akan diumumkan di masa terdekat, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi Sarina dan audio penonton, kalau kita teringin untuk mendapatkan senaskah buku pengurusan diri dan pemulihan bagi pesakit COVID-19, jangan terhingau. Ada, boleh didapati. Apa yang bis kita cuma PDF, dalam bentuk PDF, yang bis kita cuma perlu lakukan ialah terus saja ke laman sesawang PJSC di www.pjscbrunei.com. Ya, baik. Apapun terima kasih kita ucapkan. Ya, Doktor, mungkin ada yang ingin ditambah. Silakan. Ya. Boleh saya tambah, saya minta maaf. Silakan. Buku ini secara guidance saja, bukan untuk mengganti apa-apa nasihat yang spesifik daripada doktor di sekitar atau health professional di sekitar. Jadi ini sebagai doktor, buku untuk menolong kita self-guided. Tapi kalau ada masalah yang lebih sukar, jangan bergantung pada buku ini saja. Mesti juga jumpa dengan doktor dan health professional. Mungkin doktor dapat dilihatkan sekali lagi. Tadi di awal sesi ada melihatkan buku tersebut, ya. Dapat dipaparkan bagaimana ilustrasi buku tersebut. Self-Management and Rehabilitations for COVID-19 patients. Itu dia. Alhamdulillah. Yang juga ada dalam bahasa Melayu je, Dok. Baik. Apa pun terima kasih Doktor kerana bersama kami, Dr. Abang Muhammad Fahmi bin Abang Haji Hifni, Ketua Jabatan Rehabilitasi dan Pakar Perundingan Perubatan Rehabilitasi, dan juga Puan Zuraiha binti Haji Abdul Rahim,